Cubaan suara 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Semalam pihak Jabatan Agama Islam Negeri Selangor telah mengeluarkan satu kenyataan media yang memberi ulasan terhadap kes penangkapan seorang lelaki yang didakwa mengamuk di sebuah surau di Ampang Campuran, Ampang Jaya. Dia mengamuk kerana kuliah berkenaan dikatakan bising. Dia masuk masjid, dia rampas mikrofon daripada penceramah, kemudian menjerit dan menyatakan kuliah berkenaan terlalu bising sehingga mengganggu dirinya. Pihak JAIS semalam keluarkan kenyataan media bagi menjelaskan pendirian Jabatan Agama terhadap isu yang berlaku di dalam institusi yang berada dalam kawalan mereka. Secara umumnya, JAIS menyatakan pada 23 Oktober 2017, JAIS telah mengeluarkan arahan kepada pentadbir masjid dan surau seluruh negeri Selangor untuk tidak membenarkan penggunaan pembesar suara luar untuk sesi kuliah dijalankan. Arahan itu jelas menyatakan bahawa penggunaan pembesar suara untuk ceramah dan kuliah hendaklah dihadkan di dalam ruang atau dewan masjid dan surau sahaja. Ini adalah selaras dengan titah Baginda Sultan Selangor berkaitan perkara tersebut pada 16 Oktober tahun 2017. Titah Baginda ialah pembesar suara luar hanya digunakan bagi tujuan azan dan bacaan ayat-ayat Al-Quran bagi tempoh pendek sebelum azan dilaungkan sahaja. Baginda bertitah agar imej dan kemuliaan agama Islam sebagai satu sistem cara hidup yang sempurna, dinamik, sentiasa mementingkan kesejahteraan masyarakat seluruhnya dapat dirasai oleh semua pihak dan seterusnya menjadi contoh tauladan yang baik. Pihak JAIS sedang menjalankan siasatan dalam proses mengambil tindakan terhadap pihak surau kerana telah melanggar arahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Sahabat-sahabat, secara jujurnya saya sangat setuju dengan pandangan Tuanku Sultan Selangor apabila Baginda melarang apa-apa bunyi dikeluarkan di corong luar masjid melainkan azan dan bacaan Al-Quran ringkas sekejap sebelum azan. Saya lebih suka lagi jika ia dihadkan kepada azan dan iqamah sahaja. Selain daripada itu, buat guna speaker dalam saja. Bukan kita larang untuk orang baca tahlil, kita bukan larang orang baca tahrim, kita bukan larang orang baca Quran, tetapi biar ia di dalam kondisi di dalam masjid dalam keadaan yang sesuai sahaja. Jangan dibuka di luar masjid. Itu adalah pandangan kita. Apatah lagi semua masjid dan surau di Malaysia ni ada dua speaker. Ada speaker dalam, ada speaker luar. Kita gunakan kedua-dua speaker itu dengan fungsi yang sebaiknya. Saya berpandangan adalah tidak wajar atas alasan agama menggunakan pembesar suara untuk memasang alunan bacaan atau kuliah-kuliah selain daripada azan sehingga mengganggu ketenteraman dan ketenangan orang ramai seperti mana menjadi pandangan Tuanku Sultan Selangor. Beberapa fatwa di negara dan negeri lain telah mendahului kita di dalam bab ini. Fatwa negeri Mesir iaitu daripada Darul Ifta bertarikh 19 Julai 2007 juga menyebutkan hal yang sama. Fatwa Lujnah Daimah Arab Saudi menyebutkan perkara yang sama. Fatwa Majlis Fatwa Al-A'la Negara Arab Saudi bertarikh 25 Mac 2007 sebut benda yang sama, dan Fatwa Negeri Pulau Pinang tarikh dia 7 April 2011 juga sebut benda yang sama. Sahabat-sahabat, Nabi SAW melarang mengganggu orang dengan bacaan-bacaan tertentu seperti walaupun bacaan itu adalah bacaan Al-Quran. Imam Abu Daud dalam sunannya merekodkan i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fasami'ahum yajharuna bil qira'ah fakashafa sitra wa qala ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wa la yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Ketika Nabi SAW beriktikaf, beribadah dalam masjid, Baginda dengar sahabat-sahabat ni mengangkat suara bacaan Al-Quran kuat sikit. Lalu Baginda menyelak langsir, kemudian Nabi berkata, ketahuilah, setiap dari kamu bermunajat kepada Tuhannya. Jangan sebahagian kamu menyakiti sebahagian yang lain. Jangan kamu angkat suara bacaan melebihi apa yang lain. Menurut Syekh Syu'ar Naud, hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam hadis ini terdapat larangan yang jelas daripada menguatkan bacaan Al-Quran di dalam masjid apabila mengganggu orang di dalam masjid. Isu ini jelas kepada kita apabila bacaan Al-Quran dalam masjid secara kuat mengganggu orang yang beribadah dalam masjid dilarang, maka mengganggu orang yang di luar masjid
adalah lebih utama untuk dilarang. Sama ada dengan bacaan Al-Quran atau yang lebih rendah daripada itu seperti bacaan tahrim, zikir munajat, nasyid, kuliah-kuliah pengajian agama dan seumpama dengannya. Apatah lagi Islam adalah agama yang toleransi, adil, penuh adab dan kasih sayang. Ia adalah satu-satunya agama yang diiktiraf sebagai benar oleh Allah Azza wa Jalla. Agama ini tidak pernah memaksa sesiapa pun untuk memeluknya. Ia memberi kebebasan untuk semua orang memilihnya sebagai pegangan hidup. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran ialah sesuatu yang datang daripada Tuhan kamu. Sesiapa yang mahu beriman maka berimanlah. Sesiapa yang mahu menjadi kafir, maka jadilah dia orang yang ingkar. Setelah agama Islam memberikan ruang yang besar kepada manusia untuk membuat pilihan dalam beragama, maka tibalah saatnya umat Islam untuk berdakwah dengan penuh disiplin dan adab. Umat Islam hendaklah menyebarkan slogan-slogan agama, menyebarkan syiar-syiar Islam dengan jalan yang betul dan sesuai. Umat Islam tidak boleh menjadi fitnah dalam masyarakat sehingga mereka menjadi benteng yang menghalang daripada orang mendapat penjelasan tentang hakikat Islam yang sebenar. Umat Islam ditegah daripada memaksa orang lain hingga mengganggu kehidupan di rumah dan tempat kerja mereka. Apatah lagi gangguan itu menyebabkan terganggunya masa rehat dan masa berhibur. Gangguan terhadap bukan Islam tidak dibenarkan, apatah lagi gangguan terhadap orang Islam yang mempunyai kedudukan khusus berdasarkan kepada perintah Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Orang-orang yang menyakiti lelaki dan perempuan yang beriman sedangkan mereka tidak bersalah, maka orang itu telah menanggung kesalahan berbohong serta dosa yang amat besar. Rasul SAW juga mengingatkan bahawa umat Islam hendaklah memberikan hak kepada umat Islam yang lain dalam kata-katanya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam ialah orang Islam yang lain merasa selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis ni sahih riwayat Imam Muslim. Dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Imam At-Tabarani menyebutkan kata-kata Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Dia kata, waspadalah kamu dari menyakiti orang-orang yang beriman, kerana Allah murka terhadap orang yang jenis itu dan akan menyakiti sesiapa yang menyakiti orang-orang yang beriman. Oleh itu, kekacauan seperti memperdengarkan ceramah-ceramah agama dan bacaan Al-Quran pada waktu yang tidak sepatutnya tanpa memperhatikan keadaan masyarakat sekitar sehingga mengganggu ketenangan dan waktu istirahat mereka serta mengganggu fokus mereka yang sedang bekerja adalah dilarang. Dakwah hendaklah disesuaikan dengan waktu, kemampuan dan kesediaan setiap orang. Justru tidak sepatutnya seorang Muslim menggunakan pembesar suara masjid untuk mengganggu ketenangan masyarakat, baik di waktu malam maupun di waktu siang, sekalipun niatnya adalah untuk memberi nasihat dan melihat pentingnya isi ceramah yang mahu disampaikan. Ada beberapa waktu yang dianggap sebagai waktu rehat untuk setiap orang. Waktu ini tak boleh diganggu dan dikacau oleh sesiapa pun, sekalipun dia ialah seorang pendakwah dan berniat baik. Dalam kehidupan dakwah Nabi SAW, baginda sentiasa menjaga perasaan dan waktu rehat orang yang baginda mahu dakwah. Dalam pelbagai hadis kita dapati Rasulullah sangat prihatin dalam isu ini. Rasulullah sangat prihatin terhadap isu orang lain, sekalipun memanjangkan salat dengan bacaan Al-Quran yang kuat tidak salah, tetapi mengganggu orang lain adalah satu kesalahan. Niat yang baik tidak menghalalkan semua perbuatan anda. Satu peristiwa yang pernah diceritakan oleh Jabir bin Abdullah juga mampu menjelaskan kepada kita bahawa Islam sangat prihatin terhadap masa dan keadaan orang lain sekalipun dalam amal ibadat. Jabir cerita Muaz bin Jabal sering solat bersama Rasulullah. Kemudian pada satu hari dia solat bersama kaumnya dan menjadi imam. Lalu dalam solat itu Muaz membaca surah Al-Baqarah. Seorang lelaki telah keluar dari solat berjemaah berkenaan, mufaraqah, lalu solat dengan ringan. Isu tersebut telah disampaikan kepada Muaz, lantas dia berkata sesungguhnya lelaki itu dah jadi munafik. Cerita tentang kata-kata Muaz itu telah sampai kepada lelaki berkenaan. Dia pun pergi mengadu dekat Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum yang memiliki pekerjaan untuk menyiram ladang. Sementara semalam Muaz solat mengimami kami dengan membaca surah Al-Baqarah hingga aku keluar dari saf. Lalu dia menyangka aku seorang munafik. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Muaz, apakah kamu hendak membuat fitnah? Baginda mengucapkannya hingga 3 kali Nabi sebut. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Daripada dalil-dalil ini, Majlis Fatwa Palestin dia sebut, dia kata penambahan sesuatu bacaan sebelum azan seperti zikir-zikir dan baca Al-Quran adalah satu penambahan kepada azan. Sedangkan azan adalah satu ibadah yang tidak boleh menerima sebarang penambahan atau pengurangan, iaitu taufiqiyah. Justru itu tidak boleh menambah terhadap azan atau sekadar menambah untuk memberi peringatan tentang azan yang akan dikumandangkan. Rasulullah SAW sebut, sesiapa yang menambah sesuatu ibadah dalam urusan agama kita sedangkan
sedangkan ia tidak ada, maka ia tertolak. Kenyataan fatwa itu dikuatkan apabila tiada dalil menunjukkan boleh menambah bacaan-bacaan atau zikir sebelum azan dikumandangkan, melainkan azan pertama sebelum subuh. Islam adalah agama yang relevan untuk setiap zaman dan setiap orang. Justru itu mengembalikan Islam kepada wajahnya yang asal merupakan satu tugas yang berat, yang wajib dipikul oleh setiap umat Islam. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita. Sahabat-sahabat, kita telah berada pada jalan yang bagus, iaitu apabila Tuanku Sultan Selangor telah memberikan titah bahawa tidak ada bunyi-bunyi yang akan dikeluarkan di corong masjid, corong luar masjid ataupun speaker luar masjid, melainkan azan dan macam yang kita dengar sekarang ini, iaitu bacaan Al-Quran yang pendek sebelum daripada azan. Itu adalah tindakan yang diambil oleh pihak Tuanku Sultan. Itu adalah satu tindakan yang bagus. Mungkin selepas ini kita buat lagi bagus, iaitu hanya azan saja yang dikumandangkan, hanya iqamah saja yang dikumandangkan. Selain itu kita buat di dalam masjid sahaja. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.